Baiklah, saudara, lintas langsung seterusnya kita akan bersama Damia Kasramaja yang telah bersedia di Kuching, Sarawak. Silakan, Damia. Baik, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Parti Rakyat Bersatu UPP menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Pucuk Kepimpinan Barisan Nasional BN Pusat dan Negeri untuk membuat formula bagi membolehkan kerjasama antara UPP dan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP. Presidennya Datuk Seri Wong Sungkoh berkata beliau dan pemimpin-pemimpin UPP telah memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mengenai isu itu. Ujarnya BN Pusat dan Negeri pasti mempunyai formula terbaik dalam menyelesaikan isu tersebut. Tambahnya, UPP turut menyerahkan kepada Ketua Menteri untuk mengatur mesyuarat bagi pemimpin kedua-dua pihak untuk menyelesaikan pertikaian itu. Datuk Seri Wong ditemui pemberita selepas menerima kunjungan hormat Konsul Jeneral Republik China ke Sarawak, Fu Jujin di Kuching. Datuk Seri Najib ketika merasmikan penutupan persidangan perwakilan ke-24 SUPP di Kuching baru-baru ini telah meminta pertikaian antara SUPP dan parti serpihannya diselesaikan sebelum pilihan raya umum ke-14 akan datang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Wong turut mendedahkan UPP telah menyerahkan senarai calon untuk PRU 14 kepada Perdana Menteri dan Ketua Menteri, namun enggan mendedahkan bilangan kerusi dan calon yang mahu bertanding. Pengenalan unit anjing pengesan K9 Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri bakal meningkatkan keberkesanan anggota di lapangan. Menurut Pengarah JBPM Negeri Noh Hisham Muhammad, unit yang dijangka beroperasi pada April ini akan mempunyai 8 ekor anjing dan 12 pengenali berpusat di Balai Bomba dan Penyelamat Serian yang telah siap dengan kos RM298,000. Serian dipilih selepas mengambil kira lokasi cepat akses ke kawasan Tengah Sarawak dan ke Kuching, terutamanya selepas lebuh raya Pen Borneo siap. So itu yang kita cakap, keperluan itu sangat besar, sebab kalau kita tengok kepada keseluruhan ni kita ada lemas, hutan dan juga buaya tu. Untuk kes lemas kita ada 178 kes. Untuk hilang di hutan dan di belukar ada 109 kes untuk 3 tahun ini, dan juga untuk kes buaya ni kita ada 20 kes. Jelasnya, anjing yang dilatih khas dari United Kingdom ini mempunyai keupayaan yang berbeza mengikut jenis, merangkumi Springer Spaniel iaitu pengesan bahan bakar karbon, Border Collie pencari orang hilang di hutan dan Labrador Retriever untuk mencari mayat termasuk di kawasan permukaan air. Ujarnya sebelum ini unit tersebut hanya terdapat di ibu negara yang turut dikendalikan oleh anggota dari Sarawak yang kini akan diwujudkan di Sabah dan Sarawak. Noh Hisham yakin unit tersebut akan meningkatkan kecekapan anggota forensik kebakaran dan mengurangkan radius carian operasi mencari dan menyelamat jabatan yang secara langsung mengurangkan trauma keluarga mangsa yang terlibat. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM di Ibu Pejabat JBPM Negeri di Tabuan Jaya, Kuching. Sebuah sekolah rendah di daerah Marudi dilaporkan tidak dapat beroperasi hari ini selepas kawasan sekolah dinaiki air sejak petang semalam. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Miri, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Hazli Shah Abdul Hamid, sekolah terlibat adalah Sekolah Kebangsaan Long Lene yang mempunyai 44 orang murid, 11 guru serta 8 staf sekolah. Katanya kawasan sekolah itu telah dinaiki air kira-kira 0.4 meter hingga 0.7 meter berikutan air pasang dan hujan yang berterusan. Menyatakan demikian dalam satu kenyataan di Miri, katanya sekolah terpaksa ditutup kerana kawasan sekolah dan jalan masih tidak selamat untuk dilalui oleh pelajar serta kaki tangan sekolah. Sementara itu, para pelajar yang menetap di asrama sekolah juga diarahkan pulang ke rumah masing-masing bagi langkah keselamatan. Pemantauan pihak bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Marudi ke kawasan Dabai Lubuk Libong Marudi mendapati air melimpah ke jalan raya kira-kira 1 meter dan hanya boleh dilalui oleh kenderaan besar. Keadaan banjir di kawasan jalan raya berkenaan berlaku disebabkan tiada saluran untuk air keluar.
Orang awam di negeri ini yang sengaja menentang operasi penangkapan anjing gila bakal berdepan hukuman undang-undang. Ini berikutan kenyataan berunsur fitnah yang ditularkan oleh orang awam di laman sosial menyifatkan operasi menggempur anjing gila yang bermula Rabu lepas sebagai pembunuhan haiwan. Ketua Kesihatan Awam dari Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dr. Cheong Yao Liang berkata, satu laporan telah difailkan di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM berhubung perkara ini. Tindakan tersebut diambil berikutan tuduhan melulu pihak yang tidak bertanggungjawab menuduh kerajaan sengaja menyiksa haiwan sedangkan ia telah meragut 5 nyawa setakat ini. Jelasnya pihak tidak bertanggungjawab ini sengaja mengelirukan orang awam dengan menularkan gambar operasi berkenaan. Dr. Cheong yang dihubungi RTM turut mendedahkan setakat Khamis, operasi tersebut telah berjaya menangkap 80 ekor anjing liar di jalanan. Beliau berharap pihak SKMM akan segera mengesan pemilik akaun Facebook dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap mereka. Hari ini operasi serupa diteruskan di Julau Serikir. Sementara itu, Polis Sarawak sedang mengesan dan memanggil pemilik akaun Facebook yang bercadang untuk membunuh kaki tangan awam yang menjalankan operasi penangkapan anjing gila. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak SAC Datuk Dev Kumar, pihaknya telah meneliti status dan komen yang ditularkan dan mendapati ia berunsur jenayah. Beberapa komen yang dikeluarkan turut mencadangkan untuk mengadakan sekatan jalan bagi melepaskan anjing yang ditangkap yang disifatkan sebagai tindakan menghalang tugas. SAC Datuk Dev yang dihubungi pemberita RTM turut mengingatkan pihaknya tidak gentar akan ancaman tersebut kerana perbuatan individu-individu berkenaan dengan sengaja mencetuskan kemarahan orang awam. Beliau turut menegaskan sebarang cubaan menghalang penjawat awam menjalankan tugas adalah satu kesalahan dan akan didakwa mengikut lunas undang-undang. Pasukan mencari dan menyelamat seorang budak lelaki yang disambar buaya di Kampung Melayu Dit di Debak pada Rabu lalu telah menemui sebahagian anggota badan yang dipercayai mayat mangsa. Mayat yang tidak lengkap anggota badan itu dijumpai kira-kira pukul 10.45 pagi tadi di sebelah hulu sungai dari tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Betong DSP Fadil Antum Abdullah memaklumkan operasi masih lagi diteruskan hari ini walaupun sudah ada penemuan sebahagian anggota badan tersebut. Dalam kejadian petang Rabu lepas, mangsa Muhammad Hekal Abang Suib pergi memancing di sungai berdekatan apabila dia tiba-tiba disambar buaya. Kejadian yang berlaku pukul 5.30 petang itu disaksikan sendiri sepupu mangsa yang berada berdekatan sebelum dia bertindak meminta pertolongan penduduk kampung. Mangsa berumur 13 tahun dan tidak lagi bersekolah. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kembali kepada Miza di Angkasa Putih. Silakan.